dan Sukan. Puan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada 12 orang ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan, pandangan serta cadangan kepada Kementerian Belia dan Sukan semasa sesi perbahasan Belanjawan 2025 iaitu Yang Berhormat Sri Gading, Tasik Gelugur, Kota Belud, Kuala Langat, Jempol, Tenom, Kalabakan, Beaufort, Tanah Merah, Dungun, Batang Sadong dan Langkawi. Secara keseluruhannya, sebanyak 14 perkara telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat iaitu 1 perkara berkaitan belia, 2 perkara berkaitan sukan dan 11 perkara berkaitan kemudahan dan fasiliti sukan. Kepada isu belia YB Tasik Gelugur. Untuk makluman YB Tasik Gelugur, pada tahun 2024, sebanyak 32 program peringkat negeri Pulau Pinang telah dilaksanakan melibatkan peruntukan sebanyak RM706,785.50 dengan penyertaan para belia seramai 108,727 orang. Pada masa yang sama, sebanyak 15 program telah dilaksanakan di daerah seberang Perai Utara yang juga di bawah Parlimen Tasik Gelugur melibatkan peruntukan sebanyak RM71,165 dengan penyertaan belia seramai 1,678 orang. Untuk tahun depan, Kementerian akan merangka lebih banyak lagi program yang inklusif dan bukannya bersifat eksklusif berasaskan 10 gaya hidup rakan muda iaitu rakan aktif, rakan bumi, rakan demokrasi, rakan digital, rakan ekspresi, rakan lita, rakan muzik, rakan mahir, rakan niaga dan rakan prihatin. Kementerian juga akan melaksanakan program yang berbentuk pertandingan bagi memberikan lebih banyak platform dan peluang penyertaan kepada belia-belia di daerah, negeri dan terutamanya di peringkat kebangsaan. Untuk makluman Yang Berhormat, saya ada senarai terperinci di kawasan Yang Berhormat dan saya akan berikan sesalinan kepada Yang Berhormat. Yang Menteri, silakan. Untuk membolehkan jadi betul-betul inklusif, bila buat program tu bagi tahulah pejabat parlimen sekali. Kita tak ada halangan untuk ahli-ahli yang berhormat hubungi Jabatan Belia dan Sukan negeri masing-masing kerana setiap minggu program banyak berjalan. Jadi kalau mereka nak keluarkan surat agak sukar. Jadi saya minta kalau Yang Berhormat semua boleh ikuti ruang media sosial JBSN dan lihat apa-apa program yang mereka ada kerana ini adalah program pengisian masa lapang. Jadi berbeza dengan program kementerian lain di mana ada acara yang ini berterusan sepanjang tahun. Terima kasih. Isu sukan YB Dungun ada tak? Tak ada ya, saya berikan secara bertulis nanti. Langkawi. Saya ada menonton TikTok YB Langkawi, ada maklumkan bahawa YB bagi saya coklat. Terima kasih. Terima kasih YB Langkawi atas pandangan dan cadangan untuk menjadikan Kami tak ada, Langkawi, kami tak ada. Boleh bagi juga semua. Usahakan, Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi atas pandangan dan cadangan untuk menjadikan Pulau Langkawi sebagai stage terakhir bagi perlumbaan letua di Langkawi pada tahun hadapan. Kementerian mengambil maklum dan akan melihat kesesuaian bagi penganjuran LTDL pada tahun hadapan. Kementerian amat mengalu-alukan kerjasama bersama kerajaan negeri untuk LTDL akan datang. Ini adalah bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal dapat diberi tumpuan dan pada masa yang sama dapat mempromosikan industri pelancongan di negeri-negeri yang terlibat. Kecil tapak tangan nyiru saya tadakan bagi sebarang sumbangan dalam bentuk peruntukan kewangan, kemudahan atau lain-lain perkhidmatan daripada pihak kerajaan negeri. Masalah kita adalah bajet yang terhad dan kita cuba pergi ke seluruh Malaysia tetapi agak mencabar untuk bajet Kementerian Belia dan Sukan. Kita juga akan melaksanakan kajian impak keberkesanan program tersebut dalam membawa hasil pelancongan kepada Malaysia. Okey, Yang Berhormat Langkawi. Isu kemudahan fasiliti. Beberapa ahli yang berhormat telah bangkitkan isu ini. Bagi fasiliti sukan, Kementerian pernah menerima permohonan daripada Yang Berhormat Kota Belud. Manakala Kementerian tidak pernah menerima sebarang permohonan rasmi daripada YB Tasik Gelugur, YB Sri Gading, YB Dungun dan YB Tanah Merah berhubung fasiliti sukan yang disebutkan. Sehubungan itu, sukacita saya sarankan kepada Yang Berhormat semua untuk kemukakan permohonan secara rasmi kepada Kementerian. Pertimbangan akan diberikan terhadap permohonan yang menepati syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi iaitu memastikan tapak tanah tersebut perlu didaftarkan atas
atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan atau Pewataan Rizab Persekutuan dan Rizab Negeri bagi maksud persekutuan diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, sebarang pembinaan fasiliti sukan baru perlu mendapat pengesahan serta kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN sebelum permohonan dikemukakan kepada KBS. Walau bagaimanapun, KBS sedang menaik taraf membina fasiliti sukan berhampiran dengan kawasan yang berhormat seperti Kepala Batas Youth Centre di Pulau Pinang, Stadium Majlis Daerah Putatan di Sabah. Manakala Kompleks Sukan Tenum dan Kompleks Sukan Libaran di Sabah juga sedang dinaik taraf. Manakala di Terengganu, Velodrome Dungun telah siap pada tahun 2022 dan Kompleks Sukan Air di Terengganu dijangka siap pada Disember tahun ini. Pembinaan fasiliti bagi penganjuran Sukma Kelantan pada tahun 2028 juga sedang dilaksanakan oleh KBS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat semua, sebenarnya untuk permohonan fasiliti sukan ini, kita terima banyak permohonan daripada ADUN, daripada ahli parlimen, daripada kerajaan negeri. Dan prioriti itu semua bercanggah. Semua nak membina di kawasan masing-masing. Oleh sebab itu, KBS dengan peruntukan yang terhad mengambil langkah bahawa kita akan gunakan peruntukan kita untuk baiki fasiliti KBS dulu. Okay? Dan kalau kita nak bina, kita kena bina atas tanah persekutuan. Untuk pastikan tak ada isu sebelum ini ada yang dibina di atas tanah persendirian. Kemudian selepas itu bila diserahkan akses blok kepada publik dan isu penyelenggaraan pun satu masalah. Ada ahli parlimen yang minta untuk bina fasiliti A. Kemudian yang menyelenggaranya adalah PBT ataupun kerajaan negeri dan mereka kata saya tak nak selenggara fasiliti ini. Itu sebab susah untuk kita terima permohonan berdasarkan perbahasan dalam Dewan ini dan kita telah wujudkan SOP dan saya minta semua hantar secara rasmi dan kita akan jawab. Untuk YB Tenum, saya ada isu spesifik yang YB Tenum bangkitkan akhir sekali. Okey, masih. Okey ya. Okey, untuk YB Batang Sadong tak ada. Saya bagi secara bertulis. YB Kuala Langat ada. Kuala Langat. Okey, berhubung permohonan daripada YB Kuala Langat, YB Kalabakan, YB Jempol dan YB Beaufort untuk menaik taraf fasiliti sukan di kawasan masing-masing, suka saya nyatakan di sini bahawa pada masa ini seperti yang saya nyatakan, keutamaan adalah Kementerian menaik taraf fasiliti di bawah seliaan KBS. Adalah didapati bawah Stadium Jugra, Kompleks Sukan Tawau, Kompleks Sukan Batu Kikir dan Kompleks Sukan Beaufort yang telah dibangkitkan merupakan fasiliti di bawah pengurusan kerajaan negeri ataupun majlis daerah. Oleh kerana itu, KBS tiada perancangan untuk menaik taraf Stadium Jugra, Kompleks Sukan Tawau, Kompleks Sukan Batu Kikir dan Kompleks Sukan Beaufort. Untuk makluman YB Kalabakan, projek menaik taraf kolam renang Tawau telah siap dibina pada tahun Disember 2021 di kawasan Parlimen Yang Berhormat. Manakala untuk makluman Yang Berhormat Jempol, KBS sedang menaik taraf Kompleks Rakan Muda Jempol yang telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi pada tahun 2024 dengan anggaran kos sebanyak 6 juta dan dijangka siap pada penghujung tahun 2026. Pada masa ini, projek dalam peringkat pengesahan skop kerja dan dijangka tender pada tahun hadapan. Untuk akhir sekali, untuk Yang Berhormat Tenum, menyentuh perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tenum mengenai Kompleks Sukan Tenum yang masih belum dapat digunakan, sukacita dimaklumkan bahawa projek ini telah siap pembinaan pada 22 hari bulan Jun tahun ini. Pada masa ini, pihak perunding sedang dalam proses mendapatkan kelulusan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC daripada pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Daerah Tenum Sabah sebelum kompleks ini dapat dibuka dan selamat digunakan oleh orang ramai. Proses CCC ini mengambil masa 3 hingga 6 bulan dari tarikh siap projek iaitu Jun ya, dan KBS menjangkakan urusan CCC ini selesai pada hujung Disember ini tahun ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat